Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan menerangkan tentang bagaimana rukun negara sebagai asas perpaduan rakyat Malaysia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu yang pertama, Haizatul Akilah binti Mat Siddiq. Yang kedua, saya, Natasha Ismailiana binti Ismail. Yang ketiga, Afiq Daniel bin Omar. Yang keempat, Afiq Iqbal bin Zulkifli. Dan yang kelima, Muhammad Aiman Iskandar bin Mazlan. Assalamualaikum, saya Afiq Iqbal. Saya akan menerangkan pengenalan berdasarkan tajuk yang diberikan untuk tugasan kali ini. Sebagai salah satu negara yang sedang sepesat membangun, kerajaan Malaysia sedang mempersiapkan pelbagai cara bagi mencapai perpaduan antara kaum. Rukun negara merupakan sebuah gagasan yang digubal oleh Majlis Perundangan Negara pada tahun 1970. Rukun negara ini digubal dengan tujuan menjadi kaedah yang dapat memecahkan garis pemisah di antara kaum di Malaysia. Ia juga digubal bagi menjadi falsafah negara dan sebagai pendekatan baharu ke arah mewujudkan sebuah negara yang stabil. Mengikuti sejarah, rukun negara telah diisytiharkan pada sambutan kemerdekaan Malaysia yang ke-13 oleh Yang di-Pertuan Agong Seri Paduka Baginda Tuanku Ismail Nasiruddin Shah ibni almarhum Sultan Zainal Abidin. Rukun negara ini digubal kerana terdapat jurang yang besar di antara kemewahan di bandaraya dan kemiskinan di pinggiran menyebabkan banyak ketidakpuashatian para penduduk pada masa ketika itu. Jurang ini telah menyebabkan tragedi berdarah yang menghantui rakyat Malaysia, iaitu tragedi 13 Mei 1969 yang merupakan tragedi perkauman paling serius yang pernah berlaku di Malaysia. Oleh itu, rukun negara digubal agar rakyat dapat menjadikannya sebagai pegangan hidup agar dapat merealisasikan impian para pendahulu kita bagi mendapatkan sebuah negara yang mempunyai perpaduan kaum yang kukuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Nur Fazilah. Saya Afiq Daniel akan membentangkan pada bahagian latar belakang. Rukun negara telah tercipta disebabkan berlakunya peristiwa persoalan kaum pada 13 Mei 1969. Ideologi ini telah digubal ketika negara Malaysia dipimpin di bawah kepimpinan Migrant atau nama panjangnya adalah Majlis Perundangan Negara. Ia mendapat kata sepakat ketika mesyuarat MPN yang pertama diadakan pada tarikh 27 Januari 1970 yang diketuai oleh pengarah Migrant. Pada tanggal 31 Ogos 1970 merupakan tarikh rukun negara diisytiharkan. Pengisytiharan ini dilangsungkan oleh Yang di-Pertuan Agong yang keempat bersempena dengan sambutan ulang tahun kemerdekaan yang ke-13. Seterusnya, saya akan membentangkan Majlis Perundangan Negara. Majlis Perundangan Negara ditubuhkan pada 29 Januari 1970. Ditubuhkan di bawah Undang-Undang Darurat oleh pengarah Migrant. Ahli-ahli Majlis Perundangan Negara terdiri daripada tokoh-tokoh keagamaan, wakil kerajaan negeri, perkhidmatan awam, seorang pengerusi, kesatuan sekerja, persatuan guru, wakil-wakil kumpulan kecil, 3 orang menteri dan juga badan-badan profesional. Dan yang terakhir, saya akan membentangkan tentang penyataan masalah. Mengapakah perlunya rukun negara? Kerana Malaysia sering berlaku perbalahan kaum antara masyarakat. Kedua, peristiwa perbalahan kaum yang pernah berlaku pada 13 Mei 1969. Dan yang terakhir, kerana Malaysia mempunyai masyarakat yang pelbagai kaum atau bangsa yang mempunyai perbezaan dalam kepercayaan dan pegangan agama. Contohnya kaum Cina, kaum India, kaum Iban dan kaum Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Ismailiana binti Ismail dan saya akan menerangkan tentang objektif kajian. Objektif kajian yang pertama adalah mempertingkatkan kefahaman dan ilmu pengetahuan rakyat Malaysia tentang falsafah prinsip-prinsip rukun negara. Objektif yang kedua adalah menyedarkan rakyat Malaysia bahawa rukun negara adalah amat penting untuk kita laksanakan, bukan sahaja
dibaca atau dipandang remeh. Okey, seterusnya metodologi kajian. Kami menggunakan kajian perpustakaan untuk menyelesaikan assignment ini. Ini kerana disebabkan oleh keadaan pandemik COVID-19, kami tidak digalakkan untuk menggunakan kaedah lain selain kajian perpustakaan. Oleh itu, kami telah melayari beberapa laman web perpustakaan awam dalam talian untuk mencari beberapa jenis rujukan tertentu untuk mendapatkan fakta dan informasi yang relevan. Kami telah merujuk buku ensiklopedia, keratan akhbar dan juga jurnal dalam talian untuk menyamai hasil penyelidikan ini. Okey, seterusnya adalah kaedah penyelidikan melalui pencarian di internet. Bagaimana kami lakukan? Kami mendapatkan hasil rujukan dengan membuka beberapa laman web bagi mencari maklumat tentang prinsip-prinsip rukun negara, bagaimana rakyat Malaysia mengamati rukun negara, adakah rukun negara mampu untuk menyatupadukan rakyat Malaysia dan sebagainya. Pelbagai bentuk maklumat kami peroleh daripada kaedah ini dan akan kami gunakan ia sebagai rujukan dalam kajian ini. Akhir sekali, kesemua laman sesawan yang kami layari akan kami lampirkan di halaman rujukan. Saya Haizatul Atullah ingin membincangkan berkaitan dengan objektif kajian ini. Objektif utama kajian ini adalah untuk mempertingkatkan kefahaman dan ilmu pengetahuan rakyat Malaysia mengenai falsafah serta prinsip-prinsip rukun negara, di mana rakyat perlu memahami apa itu rukun negara sebenarnya. Rukun negara terdiri daripada 5 prinsip yang berkait rapat dengan kehidupan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama serta pelbagai budaya. Rukun negara terdiri daripada 5 prinsip. Yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Kewujudan bangsa dan negara ini didasarkan pada kepercayaan dan pegangan yang kuat terhadap Tuhan dalam kalangan masyarakat yang mempunyai pelbagai kepercayaan agama. Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahawa Islam adalah agama rasmi persekutuan. Walaupun Islam adalah agama rasmi negara ini, agama dan kepercayaan lain juga dapat diamalkan kerana Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang agama dan orang-orang yang mendiskriminasikan kepercayaan agama seseorang adalah dilarang sama sekali. Ini adalah untuk menghormati kepercayaan masyarakat terhadap agama lain agar perpaduan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat dapat dibentuk. Prinsip rukun negara yang kedua adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Malaysia telah menerapkan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Setiap rakyat Malaysia harus benar setia, jujur dan ikhlas kepada Yang di-Pertuan Agong, raja-raja dan Yang di-Pertuan Negeri kerana ianya merupakan simbol perpaduan rakyat di negara ini. Rakyat juga perlu menunjukkan kesetiaan kepada raja-raja serta Yang di-Pertuan Negeri yang memerintah di negeri-negeri mereka dengan kesetiaan kepada Yang di-Pertuan Agong yang tidak memihak. Prinsip rukun negara yang ketiga adalah keluhuran perlembagaan, di mana prinsip ini adalah bertujuan untuk menekankan kepada rakyat bahawa mereka mesti mematuhi keistimewaan perlembagaan negara kerana ianya merupakan sumber perundangan tertinggi negara ini. Melalui perlembagaan negara inilah rakyat dapat dilindungi serta rakyat dapat menikmati hak-hak istimewa mereka sebagai seorang warga negara Malaysia. Prinsip yang keempat adalah kedaulatan undang-undang. Keadilan negara ini didasarkan pada aturan undang-undang dan setiap warga negara adalah sama dalam undang-undang negara. Dengan undang-undang negara ini, kebebasan rakyat lebih terjamin. Undang-undang negara adalah berdasarkan perlembagaan yang dijamin oleh badan kehakiman yang bebas dan boleh dipercayai. Oleh itu adalah wajar bagi kita, masyarakat, untuk menerima dan mempertahankan undang-undang di negara ini kerana tanpa adanya undang-undang, mustahil untuk kita mencapai kesatuan negara dalam masyarakat yang
Ismail terdiri daripada pelbagai agama, bangsa dan budaya. Seterusnya adalah prinsip yang terakhir, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini adalah bertujuan untuk membentuk warga negara dengan kepribadian yang sopan dan bermoral. Dalam masyarakat berbelah etnik ini, sifat individu dengan nilai ini penting dalam hubungan antara satu sama lain agar masalah perpaduan dalam kalangan masyarakat dapat dielak. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Iskandar dan hari ini saya akan menerangkan mengenai objektif kajian yang kedua, iaitu penghayatan rukun negara. Penghayatan rukun negara ada kaitan dengan semangat patriotisme. Patriotisme didefinisikan sebagai sikap-sikap positif dan menolong terhadap tanah air oleh individu atau kumpulan. Selain itu, memahami sejarah juga penting untuk memahami dan menghayati prinsip rukun negara. Hal ini adalah kerana pemahaman mengenai sejarah negara adalah faktor penting yang patut dipupuk dalam kalangan rakyat Malaysia, terutamanya golongan remaja, kerana golongan remaja ini adalah pewaris tahta negara pada masa akan datang. Seterusnya, saya akan menerangkan hasil daripada kajian yang dibuat mengenai rukun negara. Yang pertama adalah mencapai perpaduan yang lebih erat. Semua warga negara mesti menyokong cita-cita untuk membina sebuah bangsa dan negara tanpa mengira bangsa dan kepercayaan dalam masyarakat. Anggota masyarakat menganggap diri mereka sebagai rakyat Malaysia. Yang kedua, memelihara satu cara hidup demokratik. Perlembagaan negara menjamin hak asasi manusia dan kebebasan aktiviti politik rakyat negara itu selagi tidak melanggar undang-undang negara. Namun, hak dan kebebasan ini tidak boleh disalahgunakan atas nama demokrasi untuk mendorong perkauman dan melemahkan demokrasi. Rukun negara tidak dihargai dan dihayati adalah disebabkan oleh keadaan semasa yang menunjukkan bahawa rukun negara hanyalah kalangan. Oleh itu, hubungan dan pembelajaran interpersonal adalah aspek penting untuk memperkukuhkan pemahaman anak muda mengenai rukun negara. Media massa juga merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh yang dapat meningkatkan kefahaman dan kesedaran terhadap kepentingan rukun negara. Media massa juga mekanisme yang fleksibel yang dapat mempengaruhi keperluan dan minat semasa rakyat. Secara tidak langsung dapat menanam semangat patriotisme di dalam kalangan anak muda dengan menyatakan cita-cita konsep pendidikan negara termasuk aspek fizikal, emosi dan intelektual. Seterusnya, yang ketiga adalah mencipta sebuah masyarakat yang adil. Semua anggota masyarakat mempunyai peluang yang sama untuk menikmati kekayaan negara. Sekiranya kekayaan negara dapat diarahkan secara adil dan sama, maka akan ada masyarakat yang adil di negara ini. Yang keempat adalah membentuk satu sikap yang liberal. Rakyat negara ini dapat mempraktikkan agama, adat dan budaya mereka dengan bebas sesuai dengan matlamat perpaduan nasional di negara, di mana masyarakat berbilang etnik dipraktikkan. Kita memiliki kekayaan yang kaya dari segi budaya dan adat istiadat. Dan yang kelima adalah membina sebuah masyarakat yang progresif. Kami ingin mewujudkan Bagi langkah dan cadangan pembaikan, terdapat 4 pihak yang terlibat bagi memacu perpaduan antara kaum berasaskan rukun negara. Yang pertama, ibu bapa. Yang kedua adalah guru. Yang ketiga adalah rakyat. Dan keempat adalah pihak kerajaan itu sendiri. Yang pertama adalah ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan yang besar dalam penerapan rukun negara kepada diri anak-anak mereka. Merebung buluh biarlah daripada rebungnya adalah pepatah yang mengatakan bahawa ibu bapa haruslah menerapkan nilai rukun negara kepada anak-anak mereka sejak mereka masih kecil lagi. Anak-anak sering meniru perbuatan kedua ibu bapa mereka, dan jika mereka mendapati bahawa ibu bapa mereka menghormati kaum lain, mereka juga akan merasa diri mereka juga perlu menghormati kaum lain. Selain itu, ibu bapa juga boleh mengambil cara inisiatif lain seperti memulakan pergaulan dengan anak mereka dengan menggunakan bahasa seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris ataupun bahasa ibunda. Pergaulan adalah kunci penting bagi memupuk semangat perpaduan.
Ini kerana dengan percakapan yang mengasari perasaan boleh menyebabkan pergaduhan kerana perumpamaan orang dahulu mengatakan bahawa lidah itu lebih tajam dari pisau yang boleh mengiris hati manusia dengan lebih mudah. Yang kedua adalah guru. Para pendidik perlulah bertanggungjawab bagi menerapkan semangat bersatu padu dan saling menghormati antara satu sama lain dalam kalangan pelajar berbilang kaum yang terdapat di sekolah. Antara langkah yang boleh digunakan oleh para guru adalah dengan menyuruh pelajar-pelajar untuk membuat kumpulan tanpa mengira kaum yang akan membuatkan mereka menjadi lebih akrab dan juga saling menghormati antara satu sama lain. Di samping itu, para guru juga boleh menerapkan rukun negara kepada semua pelajar dengan melalui penerapan prinsip rukun negara dalam mata pelajaran pendidikan sivik dan kewarganegaraan dan juga pendidikan moral. Hal ini demikian kerana demi untuk memastikan semua warga pendidik di Malaysia khususnya kepada semua pelajar dapat menghayati dan juga menghormati prinsip rukun negara, guru-guru sekolah juga perlu mengambil berat bagi mengajar anak-anak murid mereka kebaikan dan juga maksud sebenar daripada rukun negara seperti mengadakan kuis yang berkenaan prinsip rukun negara. Yang ketiga adalah rakyat. Masyarakat juga perlulah menyedari kepentingan nilai-nilai rukun negara dalam membentuk perpaduan kaum dengan menjadi sebahagian pihak yang menjadi tunjang utama dalam merealisasikan perpaduan antara kaum ini. Masyarakat perlulah lebih kerap mengadakan pelbagai aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong dan juga sambutan-sambutan seperti hari taman atau hari di mana semua anggota masyarakat di suatu tempat itu berkumpul untuk bersama-sama bergembira. Selain itu, konsep rumah terbuka mesti diperkukuhkan di negara kita. Rumah terbuka adalah kaedah yang berkesan untuk mempromosikan perpaduan kerana dapat mendedahkan masyarakat kepada keunikan adat etnik lain. Pada masa yang sama, rakyat Malaysia harus mengelakkan sebarang tindakan yang boleh menimbulkan propagasi perkauman. Ini kerana tindakan yang boleh menyebabkan perkauman boleh menyebabkan konflik antara kaum sehingga menjejaskan keselamatan negara. Sebagai contoh, terdapat segelintir masyarakat yang sering sekali menulis komen yang negatif secara sengaja untuk menimbulkan kemarahan bangsa lain, misalnya di media sosial dan juga sebagainya. Yang keempat adalah kerajaan. Sebagai mekanisme pentadbiran negara, pemerintah haruslah berusaha merealisasikan idea menyatukan Malaysia di kalangan rakyat. Kerajaan haruslah menganjurkan pelbagai kempen untuk menyemarakkan semangat perpaduan di kalangan rakyat. Antaranya ialah pameran kebudayaan dan juga warisan masyarakat Malaysia. Langkah ini dapat menyemai persefahaman dalam kalangan rakyat berbilang kaum kerana mereka dapat mengenali dan menghayati budaya kaum lain dengan lebih lanjut. Dalam konteks mengukuhkan perpaduan kaum, kerajaan perlulah menggunakan kelebihan media massa sebaik-baiknya untuk menyebarkan mesej dan juga informasi positif tentang kepentingan bersatu padu. Stesen radio tempatan dapat menyiarkan program dengan pelakon pelbagai etnik sebagai elemen yang disatukan. Program siaran pastinya dapat menerapkan nilai penyatuan jiwa masyarakat dalam elemen tersebut, terutamanya jika elemen hiburan juga termasuk di dalam program tersebut. Seperti yang kita tahu, objektif utama rukun negara ini dibentuk adalah untuk mencapai perpaduan dalam kalangan masyarakat di negara ini agar kemakmuran yang dicapai dapat dinikmati bersama secara adil seksama tanpa mengira agama, bangsa dan budaya. Perpaduan dalam sesebuah negara perlu menjadi keutamaan yang tidak boleh kita ambil mudah kerana perpaduan inilah yang mendorong kepada kemajuan dalam sesebuah negara. Rukun negara terdiri daripada 5 prinsip yang mempunyai maksudnya yang tersendiri. 5 prinsip ini jika kita hayati dan teliti sepenuhnya, sudah tentunya negara dapat melahirkan masyarakat yang berpegang teguh dengan konsep perpaduan demi menjamin kesejahteraan negara kita. Rukun negara juga bukan hanya untuk kita baca, bukan hanya untuk kita pandang remeh, malah ianya perlu diteliti sepenuhnya. Rukun negara amat berkait rapat dengan semangat patriotisme, di mana setiap individu yang bergelar warga negara seharusnya mematuhi 5 prinsip rukun negara.
kerana dari situlah kita dapat menilai semangat cinta akan negara dalam diri seseorang. Sekian sahaja dari kumpulan kami. Sekian.